Assalamualaikum. Saya Zaleha dari Sydney Art Channel. Kali ini saya terpaksa kongsikan juga kesan keburukan dopamin terhadap kita. Di mana dopamin jugalah dia juga yang menyebabkan kita mengalami banyak kegagalan sebab kita tak boleh nak menahan rasa pleasure, rasa keseronokan tu, kita tidak mampu menahan. Jadi dia buatkan kita ketagih yang kita spend duit kita yang banyak memberi kegagalan kepada kita. Jadi anda kena faham ya, bila anda dengar saya berkongsi yang ni, mungkin dia mampu memberi anda rasa bagaimana nak overcome kan ketagihan ni yang akan memberi keuntungan kepada kita. Okey. Dalam video sebelum ni saya dah share kan dah banyaklah kebaikan dopamin kan, macam mana kita excited, last kan dah bayar hutang semua. Jadi kali ini bagaimana dopamin menyebabkan kita hilang kawalan untuk berbelanja. Ya, dia menyebabkan kita ketagih kan. Dalam berbelanja sebenarnya bila kita sebut berbelanja, semua orang suka belanja, saya juga belanja kan. Kalau bagi 10,000 pun okey, anda dikendaki belanja 10,000 pergi shopping mall, ambil rasa kan, rasa macam bestnya kan, window shopping. Macam itulah berbelanja ni memang seronok. Tapi sebenarnya kita kena faham di sebalik keseronokan tu bagaimana ia berlaku kan. Saya faham kan, kehidupan kita sekarang especially orang yang ada dekat bandar, yang kerja penat-penat, banyak tekanan keuangan, banyak tekanan kerja, dengan tanggungjawab kan, kita punya responsibility tu terlalu banyak kan, dengan rasa macam tak cukup je duit tu kan. Jadi kita rasa tertekan lah. Jadi akibat tertekan tu, kita akan mencari benda lain yang kita nak mengurangkan. Kita dah rasa banyak tekanan, jadi salah satu kita yang dapat memberi kita keseronokan adalah dengan berbelanja. Itu satu kan. Jadi kita stres, kita berbelanja untuk memberi kita kurangkan tekanan. Kita nak rasa juga kebahagiaan. Okey, satu. Dopamin juga ini kita rasa shopping tu kan. Okey, bagaimana kita kena faham untuk overcome shopping tu. Sebenarnya katalah contohnya aku nak pergi shopping, nak ada duit lah RM500 kan, nak pergi mall ni. Rasa jalan-jalan je lah kot kan, ataupun anda dah plan nak beli handbag satu. Okey, bulan ni aku nak beli gift for myself, so nak beli handbag lah sebagai hadiah kan. Dah penat bekerja dah sebulan, so nak rasa jugalah, walaupun handbag dah bersusun dekat almari tu, nak beli juga handbag. Okey, so anda bawa ni duit. Bila anda bawa duit, anda pergi ke mall tu, dopamin dah ada sebenarnya tu. Anda dah rasa keseronokan tu kan. So dia macam segitiga, katalah bukit lah kan, bukit segitiga. Sekarang anda nak dalam perjalanan nak pergi ke segitiga emas, shopping mall tu kan. Anda pun berjalan, anda rasa seronok dah, dah bayang dah, bestnya cantiknya handbag aku bawa handbag baru pergi kerja esok kan. Yalah, kawan-kawan mesti tanya kan, handbag baru bila beli kan, lepas tu ada sale pula kan, rasa excited ni. Anda pun berjalan pergi, lepas tu anda pun pergi tengok-tengok handbag. Mungkin anda dah aim kan satu handbag tu, anda pun pergi pegang kan. Bila anda pergi tengok, nampak je handbag tu kan, pergi pegang tu, sampai dah dekat segitiga emas tu, dopamin tu akan naik kan, dia semakin naik kan, semakin naik. Lepas tu anda pun confirm dah, semakin excited ni, dopamin pun tinggi dah, naik ni, tinggi dah, semakin tinggi dah. Anda pun pegang handbag ni kan, lepas tu anda nak pergi buat pembayaran ni kan. Masa nak bawa handbag tu, nak pergi dekat cashier tu kan,
Masa tu kan dopamin dekat atas tu, dekat dah sampai puncak. Ini hak aku ni, hak aku. Duit nak bayar dah, kita dah lupa semua masalah semua. Itu kita rasa seronok. Jadi kita bila sampai kat cashier, kita rasa satu kebahagiaan. Wow, aku dapat handbag juga hari ini kan. So anda pun bayar, anda pun ambil handbag. Dapat dah handbag masa tu dekat puncak lagi ni. Anda pun bawa, anda dah rasa seronok ni kan. Anda mesti, saya yakin anda di luar sana dah rasa setiap kali. Semua merasa. Mungkin setiap bulan ataupun seminggu sekali yang rajin shopping tu mesti rasa seronok kan seminggu sekali. Ataupun yang the biggest event tu hari raya kan, baru lepas hari tu anda mesti rasa seronok. Benda tu lah yang berlaku pada kita. So anda dah shopping, anda pun bawa balik. Tadi ke puncak kan, saya rasa segitiga kan, kita dah kat puncak ni. So benda tu, dopamin tu akan turun, anda pun bawa balik. Masih lagi tinggi lagi, tak adalah turun ke bawah kan. So anda bawa balik handbag tu. Dah kita pun buatlah review, buka kotak ni, rasa okay handbag macam tu kan. Jadi bila dah kita dah ni, dia pun akan turun. Kita pun esok kita pakai handbag barulah, seronok lagi kan. Dopamin masih ada lagi. Dia akan cipta lagi event lain pula. Tadi dah ke puncak, dah turun kan. Sekarang kita pakai handbag tu pergi kerja pula. So keadaan event yang lain lah pula dopamin akan berlaku. Tak sabar aku nak tengok kawan-kawan aku kan handbag baru. Lepas tu kita pun pergi. So dia akan create lagi satu puncak lagi dopamin kan. Kita bawa jalan pergi kerja. So nampak pintu tempat kerja punch card tu, dopamin pun naik kan. Sampai tempat kerja kita pun letak handbag kita kan. Lepas tu sampai ke atas tu, kawan kita pun dah excited dah. Biasa rutin kan wanita kan. Kau bawa handbag. Kita dah dekat puncak tu. Kau bawa handbag baru lah. Cantik lah. Ada sale. Cantik dapat. Ini bag aku yang keberapa-berapa. Cerita-cerita pasal handbag. Itu satu event lain pula dekat tempat kerja. So kita rasa seronok. Jadi dopamin dekat situ. Lepas tu esoknya event yang ni pun dah tak ada. Event yang pergi shopping pun dah tak ada. So benda tu pun balik kepada keadaan hasal. So kita akan pergi naik puncak, so turun. Lepas tu dia balik kepada asal lah kan, tak ada. Jadi sebenarnya benda tu yang kita ketagih. Yang dopamin tu menyebabkan kita ketagih. Jadi sama juga dalam keadaan kita main social media. Bila kita post ataupun something like Instagram kan, bila kita post kita rasa seronok kan, bila like ke komen ke whatever. Sebenarnya itu sememangnya dia akan buat kita rasa ketagih, sebab dia akan memberi satu keseronokan kepada kita. Dopamin inilah yang menyebabkan kita mengalami ketagihan ni. Ketagihan dia sebenarnya yang ramai orang tak tahu, ketagihan dopamin ni seumpama orang yang ketagih dadah, orang yang ketagih arak, orang yang ketagih main judi, orang yang ketagih merokok. So ketagih ni, bila kita sebut tagih, kita akan pandang benda-benda macam ni. Sebenarnya social media kita ketagih sebab dopamin. Shopping, itu pun kita ketagih sebab dopamin. Jadi bila anda faham kan benda-benda macam ni, so anda boleh bila kita kenal, jadi sebenarnya memanglah betul lah kan aku merasa. So benda tu anda overcome. Sebenarnya aku tekanan bendanya. Jadi kita nak overcome tekanan tu, kita pun spend duit untuk rasa keseronokan tu. Tapi memang betul lah kan, kita tekanan, kita nak merasa. Boleh, tapi kita kena tahulah kita punya limit. Jika anda hutang dah banyak kan, hutang banyak tak selesai, kita perlu tahu yang hutang tu, yang kita pakai untuk hutang tu, kita sudah keuangan kita dah, orang kata macam graf kan, kita graf, kita guna duit kita bukan guna duit kita guna duit orang lain. Itu bukan hak kita sebenarnya. Kata orang dulu, dia orang tak ada hutang kan, kata atuk nenek saya, dia orang mana ada hutang kan. Beli tanah pun kumpul-kumpul duit, toreh getah, kumpul duit beli tanah. Dia orang tak boleh hutang, bank tak bagi hutang kat dia orang. Kereta, dia orang tak ada kereta, motor-motor pun motor kapcai yang bayar cash kan, yang second hand, dia orang pakai macam tu.
Jadi diorang tak ada hutang. Bapak saya dulu pun hutang pun setakat kereta second hand, kereta buruk tu, yang itu je saya, setahu saya yang dia ada hutang. Jadi hutang bank lain dah tak ada. Tapi masalahnya kita sekarang, kita katalah duit yang 500 tu, kita hutang kita ada lagi. Kita pakai pula duit 500 tu, kita nak pergi shopping. Lagi teruk jika anda pergi shopping tu gunakan credit card. Itu bukan duit kita. Kita rasa seronok kat situ, sebenarnya kita semakin mencekik. Kita masih melemaskan diri kita sendiri. Kita lupa, kita nak seronok yang sekejap tu, tapi kita lupa kesan hutang tu, keburukan hutang tu yang berpanjangan. Kan, katalah kita dah gerah kat sini, kita pakai duit ataupun kredit card, patutnya katalah zero, katalah gerah kan macam tu, dekat zero. Kalau orang dulu dia tak sampai ke bawah, kan, katalah kita ni kosong, kita tak ada duit, jadi kita pun apalah line yang mendata tu, kan. Orang dulu dia mungkin ke bawah, ada duit naik, tak ada duit, so ke bawah. Tapi masalahnya kita sekarang, kan, kita memang dah tak ada duit. Bila kita guna credit card, kita dah ke bawah dah, kan. Hutang kereta lagi ke bawah lagi, hutang rumah lagi ke bawah lagi, hutang PTPN ke bawah lagi, hutang apa lagi ke bawah. Jadi bila jauh kita di bawah dasar base ni, kita dah ke bawah. Sebenarnya itu yang memberi kesan buruk kepada kita. Kan. Jadi bila faham keadaan macam ni, benda-benda macam ni, kan, sedikit sains, kan, bagaimana kita nak mengambil perasaan kita, kan, cara bagaimana otak kita mencari sesuatu untuk kita mengurangkan tekanan. Itu adalah cara yang salah. Not really lah, tapi saya tak kisah kalau anda tak ada hutang, kan, hutang dan tak ada duit, anda boleh buat apa saja yang anda suka. Pergilah nak shopping ke, nak terbang ke langit ke, nak beli jet peribadi, jika anda mampu. Saya cukup suka. Cuma saya nak share itu cara kita overcome ataupun kita memahami keadaan ketagihan dopamin. Sekian, terima kasih. Itu sahaja ya. Kalau ada salah silap, harap maafkan saya. Harap anda sudi subscribe dan bantu share video saya untuk rakan-rakan atau sahabat-sahabat yang lain untuk mendapat information ini ya, jika ianya anda rasa penting. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.